Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada petang ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابعا تابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Ya Fattah ya Alim iftah lana futuhal arifin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah dapat kita bertemu dan bersua lagi pada petang ini, dan kita mengharapkan semoga pertemuan kita ini Allah penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian kitab fiqh. Pengajian kitab Zadul Muta'allim membicarakan ilmu fiqh. Dan telah sama-sama kita bicarakan pada pertemuan yang lalu mengenai sembahyang, syarat-syarat yang wajib bagi sembahyang, syarat syarat wajib sembahyang. Itu dia. Pada pertemuan lalu kita telah bahaskan mengenai syarat-syarat wajib sembahyang. Bila terjadinya kewajipan solat ke atas seseorang tersebut, bila terjadinya kewajipan solat ke atas seseorang tadi. Jadi telah kita bahaskan syarat-syarat wajib solat pada pertemuan yang lalu, dan insya-Allah pada hari ini kita masuk pada syarat-syarat sah sembahyang. Jangan lupa kan ada pembahasan atau daripada pengertian solat. Bacaan yang tertentu, perbuatan yang tertentu bermula daripada takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, kemudian dengan syarat-syarat yang tertentu. Jadi syarat-syarat tertentu tu telah Syekh bahaskan ada dua. Pertama, syarat wajib sembahyang, dan yang kedua syarat sah sembahyang. Jadi hari ini kita akan bahaskan syarat sah sembahyang. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. Syarat-syarat sah sembahyang. Apa syarat-syarat untuk menyatakan sah sembahyang seorang tu? Sembahyang kita ni sah ke tak? Kita nak tahu sah ke tak solat kita ini, kena tengok syarat-syarat dia. Apa syarat-syarat untuk menunjukkan sah solat kita? Yang pertama, Islam. Syarat yang pertama mestilah Islam. Untuk pastikan sembahyang seseorang itu sah, apa maksud sah? Sah itu maknanya dah menepati kehendak. Dah menepati kehendak. Setiap solat yang sah belum tentu diterima. Sah dengan diterima dua benda yang berbeza.
Dua perkara yang berbeza. Yang sah satu, terima satu. Qabul dipanggil qabul, terima. Sah ni menepati kehendak. Nak macam ni, menepati ketetapan. Nak macam ni, sah. Tapi terima belum tentu lagi. Kerana ketetapan bagi penerimaan jauh lebih luas. Jauh lebih luas. Bukan hanya diukur pada kacamata fiqh, tetapi diukur pada kacamata akidah dan juga tasawuf. Itu yang nanti dibicarakan dengan keikhlasan. Sejauh mana seorang tu ikhlas dalam melakukan suatu perkara, terutamanya solat. Ikhlas tak ikhlas, lawan ikhlas riak, tidak ikhlas dalam melaksanakan, keterpaksaan ada keterpaksaan dalam pelaksanaan. Lepas tu pula buat bukan kerana Allah, buat kerana manusia, pandangan manusia. Kenapa solat? Saya solat ni sebab saya tengok orang solat. Sebab saya tak malu kalau saya tak solat nanti orang kata apa. Jadi benda-benda ni akan diukur untuk menyatakan penerimaan qabul terhadap suatu solat. Dan kita sebagai manusia dan ulama sendiri pun tidak membahaskan tentang permasalahan qabul ni, tentang permasalahan penerimaan, kerana itu hak Allah. Hak Allah dan juga pandangan mata Allah mengukur sesuatu perkara itu jauh lebih terperinci. Kadang kita manusia ni melihat satu benda, kita tengok, oh ini okey dah, tapi pada Allah belum okey. Pada kita tengok tak okey, pada Allah kata okey. Jadi Allah lebih tahu. Itu sebabnya ulama tidak membahaskan tentang permasalahan qabul ataupun penerimaan terhadap sesuatu ibadah ataupun terutamanya solat. Jadi hanya dibahaskan ketetapan garis panduan tentang sahnya saja. Jadi kita buat dengan baik, semoga Allah SWT, semoga ia sah dan juga diterima oleh Allah SWT. Bukan hanya sekadar sah, tetapi diterima. Kita buat satu ibadah, terutamanya solat, bukan hanya sekadar kita mengejar untuk sah solat, tetapi sampai kepada Allah Ta'ala terima. Macam mana nak sampai kepada Allah Ta'ala terima? Itu sebabnya tak boleh kita mengukur hanya semata-mata kacamata fiqh, tetapi perlu berjalan sehinggalah ukuran tadi dilihat pada kacamata dan ketetapan tasawuf akhlak, benda yang bersangkut paut dengan permasalahan hati, adab. Di situ yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai ke situ. Bukan di situ, sampai ke situ. Dan kita pula memang tak boleh nak ukur benda tu. Syarat sah yang pertama, syarat sah tadi, sembahyang tadi sah. Syarat yang pertamanya mesti Islam. Mesti Islam. Orang yang tak Islam ni, dia solat, rajin solat, bahkan dia lebih rajin daripada orang Islam sendiri, tapi masalahnya dia tak Islam. Dia tak Islam, maka solatnya itu kosong, hanya sekadar tunggang-tunggik, tapi tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa imbalan pahala kebaikan yang kembali pada diri dia, disebabkan kunci pertama ataupun trust dia itu tidak ada. Apa dia? Iaitu Islam. Ni dia. Yang kedua, aqil. Yang kedua, aqil, orang yang berakal. Aqal ataupun aqil, orang berakal. Untuk sah solat seorang tu dia mesti orang yang berakal. Dia ada akal, dia sedar dalam keadaan dia tahu dia melakukan solat, bukan dalam keadaan dia tidur. Kalau tidur ni kita panggil apa? Dipanggil bukan mimpi, satu lagi, mengigau. Allah SWT, mengigau. Mengigau. Orang mengigau, dia bangun, ambil wudu, kemudian dia solat, kemudian tak lama lepas solat dia tidur balik. Lepas tu bila dia tanya dah solat belum, rasa macam belum, tapi mak dia nampak dia solat tadi. Mungkin dia mengigau, dia tak sedar, dalam keadaan tidak sedar. Maka ketika itu sah tak solat dia? Tak sah. Orang solat dalam keadaan tidak sedar ataupun tidak berakal, baik sama ada ketiadaan akal itu disebabkan gila ataupun nyanyuk
ataupun hilang akal seperti pitam ataupun tidur, dipanggil mengigau, maka maka solatnya itu tidak sah. Syarat sah yang ketiga, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Seorang tu bila dia melaksanakan solat, kena pastikan bahawa dia itu suci. Dia bukan berpakaian dengan hadas kecil dan hadas besar. Apa maksud hadas kecil, hadas besar? Bukannya buang air kecil, buang air besar. Hadas kecil ni ialah disucikan dengan wudu. Hadas kecil ni sesuatu perkara yang terjadi kemudian disucikan dengan wudu. Nak pastikan dirinya suci, maka nak menyucikan dirinya daripada hadas kecil tadi cukup dengan wudu. Apa yang terjadi pada hadas kecil menyebabkan seorang itu terjadinya hadas kecil? Contohnya keluar sesuatu daripada qubul dan dubur, kemaluan depan dan kemaluan belakang, baik sama ada buang air kecil atau buang air besar, maka dipanggil hadas kecil. Ataupun terkentut, ataupun keluar coklat sekalipun di depan ataupun belakang, maka hadas kecil. Kerana disebut oleh para ulama, setiap sesuatu perkara atau setiap sesuatu yang keluar daripada qubul dan dubur, maka berhadas kecil lah seseorang tersebut. Sekalipun yang keluar tu handset, tu hadas kecil. Ataupun tersentuh kulit, anak Adam yang bukan mahram. Maksud mahram itu yang diharamkan kahwin. Yang tidak diharamkan kahwin, maknanya boleh berkahwin bila bersentuh kulit anak Adam tadi, maka batal wuduk. Dipanggil hadas kecil. Perlu didatangkan wuduk untuk menghilangkan hadas kecil tadi. Ataupun hadas besar. Apa dia kata hadas besar? Bukannya buang air besar. Dia katakan hadas besar tu bukan buang air besar. Apa yang dimaksudkan hadas besar ini, iaitu sesuatu yang terjadi ke atas seseorang itu sehingga menyebabkan dia wajib mandi. Untuk menghilangkan hadas besar tadi, wajib mandi, kewajipan mandi. Mandi wajib kalau bahasa kita panggil. Wajib, mandi wajib, kena buat mandi wajib. Salah satunya apa? Salah satunya berjima', memasukkan hasyafah lelaki ataupun dipanggil zakar ke dalam hasyafah perempuan, ataupun dipanggil faraj. Sekalipun tidak keluar air mani, tetap dia berhadas besar, wajib mandi. Kemudian di antaranya keluarnya air mani, baik sekalipun keluar air mani tadi bukan disebabkan jima'. Jima' satu, keluar air mani lain. Keluar air mani, dia keluar air mani tanpa berjima' lelaki dan perempuan, baik sama ada dia mimpi ataupun buat benda yang tak elok seperti onani, keluar air mani, maka ketika itu dia dipanggil hadas besar, berpakaian dengan hadas besar, maka wajib dia mandi untuk menghilangkan hadas besar tadi. Nanti kita akan bahaskan macam mana mandi wajib. Kemudian seperti lagi seorang perempuan yang berhaid, datangnya darah haid. Perempuan berhaid ni, haid ni darah yang keluar setiap bulan bagi orang perempuan, bukan orang lelaki. Ini pakaian untuk orang perempuan. Kerana syarat haid ini, darah yang keluar mesti ada rahim. Ada rahim, lelaki tak ada rahim. Nama Muhammad Rahim Abdul Rahim adalah, rahim tak ada. Walaupun dia buat, dia potong sana, dia kerat sana, dia kerat sini, dia tambah sana, dia tambah sini, dia renovate sana, renovate sini badan dia untuk jadi orang perempuan, tapi setakat ni tak pernah lagi ustaz dengar bahawa orang lelaki tadi boleh tambah rahim, boleh renovate supaya ada rahim dia. Tak ada. Ni darah haid, darah yang keluar daripada rahim perempuan setiap bulan. Ni normal. Setiap bulan perempuan tadi keluar haid tu normal. Maka ketika itu, selama mana dia berhaid tadi, sehinggalah habis haid, selagi mana dia tak mandi wajib, maka dipanggil dia berhadas besar. Sampailah dia mandi wajib, barulah hilang hadas besar tadi, dipanggil dia bersuci. Ni dia. Itu di antara, nanti akan di hadapan nanti akan dibahaskan tentang hadas kecil dan hadas besar. Maka syarat sah solat yang ketiga, mestilah kita ni suci daripada hadas kecil dan hadas besar.
Kalau hadas kecil tadi, terjadinya hadas kecil, kemudian nak hilangkan hadas kecil tadi dengan berwuduk, dan nak menghilangkan hadas besar tadi pula dengan mandi wajib, barulah kita boleh solat. Syarat sah solat yang keempat, suci daripada najis pada badan, pakaian dan juga tempat. Pastikan kita ni suci daripada najis. Pada mana? Pada badan kita, pada pakaian dan pada tempat. Apa yang dikatakan najis? Najis ni ialah sesuatu benda yang keluar daripada kubul dan dubur, baik anak Adam ataupun binatang. Sesuatu yang keluar daripada kubul dan dubur, itu salah satu yang dikatakan najis. Sesuatu yang keluar daripada kubul dan dubur, baik anak Adam ataupun binatang. Termasuk lagi najis darah, darah najis. Termasuk lagi najis bangkai, bangkai najis. Nanti depan nanti akan dibahas secara terperinci apa yang dikatakan najis. Termasuk najis lagi bangkai binatang, bangkai, darah. Apa lagi najis? Termasuk perut, isi perut, perut ikan, perut binatang, tu najis. Tu termasuk tadi yang dikatakan bangkai itulah. Tahi telinga najis, tahi telinga tak najis. Tahi itu bukan semua najis. Setiap tahi belum tentu najis, dan setiap najis tu tentu tahi pun tak juga. Tahi telinga tak najis, tahi hidung tak najis, tahi mata tak najis, tahi gigi tak najis, kuih tahi minyak tak najis. Jadi bukan kata setiap tahi tu najis, tak. Tahi yang najis hanya tahi yang keluar daripada dubur, itu najis. Itu syarat yang keempat, mesti suci daripada najis pada badan, pakaian. Pakaian yang diguna pakai untuk solat tu, pastikan pakaian tadi suci, bukan bersih saja. Bersih belum tentu suci. Suci mestilah bersih. Mesti. Suci tadi belum tentu bersih. Bersih belum tentu suci. Dua benda, bersih satu, suci lah. Suci satu, bersih satu. Kadang-kadang kita tengok satu benda tu bersih, tetapi dia tak suci, kerana mungkin ada najis pada dia. Kerana najis terbagi dua. Najis terbagi kepada dua. Ada najis aini, ada najis hukmi. Najis aini apa? Najis aini, najis yang nampak dengan mata. Contohnya air kencing. Kita nampak air kencing tadi, jelas. Kita nampak tahi tadi, tahi kucing, tahi cicak. Maka tempat yang terkena tahi cicak tadi, tempat tadi dipanggilkan terkena najis, bernajis. Bukan najis, bernajis. Bernajis dengan najis lain. Najis memang dia najis, tahi tadi najis, tapi bila kena pada tempat, dipanggilkan tempat dia terkena najis ataupun didatangi najis. Itu dia. Jadi nampak, itu dia panggil najis aini. Lalu dibersihkan, tapi cara berpembersihan tadi tak sebagaimana ketetapan. Contohnya seperti lantai ataupun kapet yang terkena najis, lalu dibersihkan. Dibersihkan, tak mengalir air, tak hilang bau, tak hilang warna, tak hilang rasa, maka ketika itu mungkin bersih pada mata, tetapi tak nampak pada mata. Tu dipanggil najis hukmi. Hukum najis masih ada, tetapi dia bersih. Nampak bersih pada mata, tetapi pada hukum najis masih ada. Kenapa? Kerana dia tidak dibersihkan dengan prosedur yang ditetapkan. Maka masih lagi najis. Itu sebabnya najis dengan bersih, suci dengan bersih, dua benda yang berbeza. Najis hukmi, najis aini. Najis hukmi tak nampak dengan mata, tapi ada hukum najis. Najis aini nampak dengan mata. Ini dia, kita kena faham. Jadi syarat yang keempat, mestilah seseorang itu suci daripada, bila dia nak melaksanakan solat, pastikan dia suci daripada najis, baik sama ada pada badan dia, pada pakaian yang digunakan untuk bersuci, dan tempat yang dia nak gunakan untuk solat tadi.
Contohnya sejadah ataupun lantai ataupun kapet. Pastikan tempat dia solat tadi itu tidak ada najis. Syarat sah yang kelima, syarat sah solat yang kelima iaitu yakin ataupun zon masuk waktu. Kita nak pastikan solat kita itu betul-betul sah, kena pastikan bila kita solat dalam keadaan masuk waktu. Itu sebabnya di dalam Islam ada ketetapan cara nak tengok masuknya waktu. Contohnya waktu subuh. Selain daripada zaman kita, zaman canggih sekarang ni, kita ada jam, kita ada azan, kita ada jam, kumandang azan. Selain daripada itu, syariat di dalam kitab fiqh menggaris pandukan masuk waktu, tanda-tanda masuk waktu bagi setiap solat tadi, dan juga habisnya waktu bagi setiap solat tadi. Untuk apa? Inilah dia. Dengan garis panduan tanda masuk waktu dan juga habis masuk waktu tadi, membuatkan kita tahu bahawa kita solat betul-betul berada di dalam waktu solat tersebut. Contohnya subuh. Waktu solat subuh. Waktu solat subuh ni bila terbit fajar. Bukan terbit matahari. Terbit matahari lain, terbit fajar lain. Terbit fajar, fajar sadiq, bila pagi saja masuk waktu subuh. Nak tahu waktu subuh macam mana? Bila naik cahaya, bukan matahari, cahaya. Pagi dalam pukul 5.30, 5, kita sekarang subuh 5.50, lebih kurang 5.50 tu naik, ada keluar fajar ataupun cahaya, maka tu dipanggil fajar. Terbit fajar itu masuk waktu subuh. Habis di bila? Habis waktu subuh bila terbit matahari. Matahari naik. Matahari naik saja, nampak saja matahari tadi, maka habislah waktu subuh. Waktu zuhur tergelincir matahari. Pukul 12 tegak. Tergelincir matahari, kemudian segalah. Itu masuk waktu zuhur. Kemudian lari daripada segalah, masuk waktu asar. Habis waktu asar, tergelincir atau terbenamnya matahari, habis waktu asar. Dan terbenam matahari itulah masuknya waktu maghrib. Sehinggalah hilangnya ufuk merah, masuk waktu isyak. Hilang ufuk merah, habis waktu maghrib, masuk waktu isyak. Itu dia. Jadi bila kita nak solat, kena pastikan waktu solat tu masuk. Dan dia tak boleh main rasa-rasa, baik sama ada yakin ataupun zon. Dalam fiqh kita bicarakan ibadah tadi sah ataupun tak sah pada yakin dan zon. Dia dalam menetapkan satu perkara tu ada yakin, ada zon, ada syak, ragu. Yakin, zon, syak, waham. Ada empat. Yakin, zon, syak, waham. Yakin 100%. 100% yakin. Contohnya apa? Masuknya waktu azan, kita tengok pula jam. Kemudian tengok pula kat luar matahari dia. Waktu yakin betul-betul. Ni yakin. Syak mungkin 80%, di dalam 80%. Ada 20% yang tak yakin. Contohnya apa? Contohnya kita tengok kiblat. Kiblat kita Kaabah. Kita tak nampak dengan mata kiblat tadi. Sebab kita duduk kat Malaysia, tak nampak Kaabah. Maka ketika itu kita hanya menggunakan panduan dia. Panduan dia, apa dipanggil? Alat tu. Alat tengok Kaabah hari ni. Contohnya handset. Hari ni handset boleh tengok kiblat. Tengok kiblat tadi, panduan untuk tengok kiblat. Tapi itu hanya tidak melebihi zon 80%. Tapi main rasa-rasa tak boleh. Dalam bab fiqh ni kita tak boleh main rasa-rasa. Saya rasa kiblat saya kat sini, saya rasa masuk waktu, saya rasa tak ada. Dia mesti ada illah. Ada sesuatu perkara ataupun sesuatu yang menjadi dalil
menjadi dalil bahawa dia duduk pada zon 80% tadi. Macam mana awak tahu ini kiblat? Sebab saya tengok handset ni menunjukkan kiblat ini menghadap ke sini. Dia mesti ada illah. Ataupun masuk waktu. Macam mana awak tahu ni masuk waktu? Kerana saya tengok matahari dah mula tergelincir. Dan tengok jam pula, insya-Allah betul jam saya ni dah pukul 1.20. Dia tak boleh main self mengikut rasa saya dah masuk waktu zuhur. Kemudian syak ni ragu 50. Ya ke tak ya, ya ke tak ya. Syak dan waham tak sah ibadah. Ibadah ataupun perbicaraan dalam fiqh bermain pada yakin dan zon. Tapi syak ragu 50-50 dan juga waham 20 yakin 80 tak yakin, maka dua syak dan waham tadi membuatkan ibadah seseorang itu tidak sah. Berbeza pula dengan akidah. Akidah zon saja pun batal akidah. Dalam bab akidah, keimanan, keyakinan kita pada Allah dan juga rukun-rukun iman yang lain mesti yakin. Ada malaikat yakin. Ada kitab yakin. Ada nabi rasul yakin. Ada qada dan qadar yakin. Mesti 100%. Ada akhirat yakin 100%. Tak boleh pun 80%, 20 zon tadi tak boleh. Kerana akan ranaplah keimanan dan keyakinan seseorang itu. Jadi syarat yang kelima bagi sahnya solat seseorang itu mestilah masuk waktu. Yakin ataupun zon masuknya waktu solat. Jadi inilah 5 perkara syarat sah yang kita dapat kongsikan pada petang ini. Dia semuanya ada 9. Ada 9 syarat yang ditulis ataupun yang diperbahaskan oleh penulis kitab. Di sini ada 9 dan 5 telah kita sama-sama bahaskan pada pertemuan kali ini, insya-Allah. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga suci daripada hadas kecil dan hadas besar, yang keempat suci daripada najis pada badan, pakaian dan juga tempat, dan yang kelima yakin ataupun zon masuk waktu. InsyaAllah sekadar dulu yang baik itu daripada Allah SWT. Semoga sedikit pemerhatian dan sedikit perkongsian ini dapat kita menambah lagi pengetahuan kita ataupun mengingatkan semula apa yang telah kita pelajari. Wallahu ta'ala alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.